Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita buka pertemuan kita malam ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan malam ini sama-sama dalam ruangan IG Live untuk kita mendengar satu perkongsian yang agak menarik, kaya yang sangat bermakna, kaya yang sangat bermakna. Kaya ini sangat dekat dengan kita kan. Kita mungkin ramai yang bercita-cita nak jadi kaya. Ramailah kan. Jadi sebelum itu saya wakili pihak kita SQ Sahabat Quran, mohon maaf semalam kita terpaksa menunda kita punya perkongsian kita sahabat ke hari ini disebabkan beberapa masalah teknikal yang tak dapat nak dielakkan lah. Tapi apapun kita tak teruskan perkongsian tajuk yang sama, sahabat yang sama pada malam ni. Jadi syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan izin kita ketemukan kita pada malam ni. Jadi saya perkenalkan kita punya speaker Akhi, saya panggil lah Akhi Zubair. Nama Zubair, nama manja dia, nama dia. Jadi beliau akan menyampaikan kisah sahabat yang bernama kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, salah seorang daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi apa membuang masa sebab kita masa agak terhad, kita nak satu perkongsian yang mantap malam ni. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan saudara Akhi Zubair untuk menyampaikan tulisan. Tafadhal, mashkura. Persilakan. InsyaAllah. Terima kasih para peneliti. Terima kasih para peneliti. Memang dengar ni kan? Eko. Eko Tak tahu lah. Eko. Dia macam sekalian cakap. Ana ketika suara. Ada siapa yang lain? Dengar benda sama? Bunyi double kan? Nak. Oh, double Tak tahu lah siapa. Tapi bunyi MC tak ada. MC tak double Tak ada apa. Kita yang problem. Dah. We try cabut. Testing. Dah boleh tak? Testing. Okay, full good. MC okay. Hello, testing, 1, 2, 3. Okay. Dah hilang lah double. Ada balik. Alah, tak apalah. Kita ni lah. Terima kasih kepada MC tadi. Kita nak malam ni sama-sama berkongsi. Kalau dari penonton pun ada untuk ditambah, sangat dialurkan. Jadi seperti yang disebut tadi. Ada lagi ke? Eko penonton. Eko lagi ke? Ada actually. Ada Try pakai mikrofon lain jap.
Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Dengar ke? Dengar. Dengar? Dengar, okey. Ana tak dengar tau. Sebab bila Ana cucuk ni, Ana punya speaker akan off. Okey. Jadi terima kasih kepada MC, saudara Azham sekali lagi atas jemputan untuk ni lah kita berkongsi. Jadi insyaAllah kita nak ni lah berkongsi satu kisah yang dulunya pernah menjadi kisah-kisah di telinga kita. Mungkin waktu kecil, mungkin waktu sekolah, mungkin waktu sekolah menengah. Kisah-kisah ni sangat popular dan memang ada pun dalam silibus-silibus pendidikan Islam di Malaysia ni kan. Jadi kisah sahabat yang kita nak kongsi pada malam ini adalah berkaitan dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat ini dia seorang daripada sahabat top 10 lah. Tak ada top 10. Sahabat-sahabat yang top. Kiranya sahabat yang sangat popular. Bukan popular kerana dia ni viral dekat TikTok ke IG seperti sekarang kan. Tapi dia ni popular kerana namanya terngiang-ngiang di kalangan penduduk langit kan. Kerana apa? Dia ni antara sahabat yang terawal menyertai Islam bersama-sama dengan rombongan Islam dari segi sumbangan beliau dan juga dari segi pengorbanan dan juga perjuangan. Asalnya macam mana sahabat ini mula-mula terjebak. Kita terjebak ataupun tertangkap. Tapi macam pelik kan. Macam mana dia ni boleh tertarik dengan Islam. Kisah ni simple je. Kita go on slow-slow daripada permulaan dia masuk Islam sehinggalah beliau wafat. Tapi tak detail lah. Kita just sekadar kongsi supaya kita boleh dapat ibrah, pengajaran daripada kisah beliau. Ini target tak lama pun. Jadi Uthman bin Affan ni, dia ni dilahirkan pada berapa hijrah? Ya ke hijrah? Berapa Masihi? Detail tu Ana takkan cerita. Tapi ni Ana share benda-benda macam fakta-fakta menarik lah. Antara fakta menarik, beliau, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mendapat gelaran apa? Zul Nurain. Apa maksud dia? Zul Nurain. Zul tu mempunyai. Nurain tu cahaya nur cahaya ain. Ain tu dua lah bila gabung. So dia mempunyai dua cahaya mata. Kerana apa? Sayyidina Uthman ni sahabat yang telah mengahwini dengan cahaya mata Rasulullah SAW, anak baginda lah. Which is pertamanya Ruqayyah. Sayyidina Uthman telah berkahwin dengan Ruqayyah, and then selepas itu Ruqayyah telah wafat, and then Uthman berkahwin pula dengan anak Rasulullah SAW yang lain, which is Ummi Kalsum. Itu mempunyai yang dapat gelaran Zul Nurain, dua cahaya mata, kerana berkahwin dengan anak Rasulullah SAW, dua puteri baginda. Jadi apa yang buatkan Sayyidina Uthman yang popular? Dia ni popular kerana antara kerana dia ni popular adalah dia ni antara sahabat yang kaya ataupun usahawan yang berjaya lah. Dia ni berjaya dalam perusahawanan beliau, dan perusahaan beliau tu bukan setakat berjaya, malah disalurkan pula, direcyclekan kepada ekonomi umat Islam. Sebab sekarang ni kita ramai orang kaya, tak kisahlah Muslim ataupun non-Muslim, tapi susahlah nak direcyclekan kekayaan tersebut kembali kepada kitaran ekonomi umat Islam.
Yelah, contoh kita bila nak beli barang, nak beli apa-apa keperluan, kebanyakan tempat yang kita beli mungkin daripada perusahaan orang yang bukan Islam. Itu menyukarkan ekonomi umat Islam itu untuk berkembang. Maka mungkinlah itu antara sebab datangnya kempen-kempen Buy Muslim First kan. Kita nak memperkasakan ekonomi umat Islam. Sebab logiklah kan, bila kita memperkasakan saudara sama kita, maka mudahlah untuk sesuatu ekonomi itu, suatu bangsa itu, atau suatu kita nak memperkasakan ekonomi Islam, maka mudah untuk umat Islam itu untuk berkembang dan juga untuk pergi lebih jauh. Tapi sekarang ni umat Islam itulah tak apa, kita share tentang kisah Uthman, bukan realiti sekarang. Jadi Sayyidina Uthman ni, dia ni lebih muda berbanding baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur dia? Umur dia alah, lupalah umur dia. Tak silap dia muda 6 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ke, betul ke? Dilahirkan di Mekah 47 tahun sebelum hijrah. Dilahirkan di Mekah 47 tahun sebelum hijrah. So umur dia berapa tu? Okay. Uthman bin Affan ni, dia datang background family dia, keturunan dia datang daripada keturunan yang popular ataupun keturunan yang besar di Mekah. Dia datang daripada bangsa Quraisy, dan dia ni berketurunan, nasab dia keturunan dari Bani Umayyah. Nama penuh dia kalau nak tahu lah, just info tambahan. Uthman bin Affan, ayah dia Affan kan. Lepas tu datuk dia Uthman bin Affan bin Abu al-As, and then bin Umayyah bin Abu Syams. So panjang nama tu, tapi kita boleh nampak lah dia ni Bani Umayyah sebab moyang dia tu Umayyah. So antara perwatakan Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah dia ni seorang yang penyabar dan berhikmat tinggi. Nak cerita tentang ni keislaman dia. So macam mana Uthman bin Affan ni masuk Islam? Simple je, dia ni tak adalah banyak menentang ataupun banyak karinah seperti mana macam kita kenal Umar kan, Umar Khattab, kisah nak memeluk Islam baginda tu, beliau banyaklah dia punya liku-liku kan. Tapi Uthman bin Affan ni dia tak banyak. Antaranya adalah first, dia terdengar dia ni baru balik daripada berniaga daripada Syam tak salah, and then atau Syria. So dia ni baru je balik daripada berniaga, and then terdengar bahawa Rasulullah SAW dia telah mengumumkan keislaman baginda dan juga mengumumkan tentang agama yang dibawa oleh baginda SAW. Maka Uthman ni, dia ni dibesarkan dengan yang dia ni tak suka kepada benda-benda yang mengarut. Dia ni sendiri tak terlibat teruk dengan jahiliah ketika itu, seperti Abu Bakar lah. Maka dengan perasaan ingin tahu dia pun pergilah berjumpa dengan orang yang dia sangat percaya. Dia percayai ketika itu, dia sangat percaya, sangat sikoh kepada sahabat dia Abu Bakar. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar pun manfaatkanlah waktu tersebut, opportunity tersebut. Maka diajak Uthman untuk pergi jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentulah dia pun peluk Islam. Maka dialah antara sahabat yang awal sekali peluk Islam, menyertai rombongan Islam tersebut. Jadi kisah beliau telah terbang lebih tinggi. Dengan apa? Dengan kita ni lah, kita lihat bila baca kisah-kisah dia di awal-awal itu, dia ni banyak sangat menyumbang. Menyumbang apa? Menyumbang harta dia. Kita baca sikit tentang dia punya ni lah, kisah-kisah sumbangan dia. Menurut sejarah, Sayyidina Uthman bin Affan, dia pernah menyumbang dan juga menanggung pembiayaan perang
Contohlah, dia telah membelanjakan equivalent to 10,000 individual soldier. 10,000 tentera. 10,000 tentera tu banyak tau. Contohlah, kalau kita kira kos untuk seorang tentera, macam sekarang seorang tentera, alamak, anda tak pastilah berapa equivalent. Dulu pernah lah dengar berapa thousand USD kalau time tu kita ambil lah pedang, perisai, baju besi, boot, topi. Total tu macam banyak juga kan benda-benda yang kelengkapan yang diperlukan. Ni bayangkan banyak kelengkapan tu Sayyidina Osman telah menyumbangkan untuk 10,000 askar. There is a lot of money needed. So itu satu hal. Lagi dia juga telah menyumbang 1,000 ekor unta. Pernah menyumbang 1,000 ekor unta. 1,000 ekor unta ni, kalau ketika itu, zaman tu, satu ekor unta tu bolehlah kita anggap macam apa macam van kot. Macam van zaman sekarang. Boleh ke? Sebab kuda lagi laju, lagi ni. So 1,000 van. Sumbangkan 1,000 van atau 1,000 kancil ke kan, kereta kancil 1,000 Myvi ke. Banyak tu. Banyak. Sebab unta tu dia bukan untuk menunggang saja, dia boleh bawa barang yang banyak berbanding kuda. So kita equivalent to van lah. Bayangkan menyumbangkan 1,000 van macam tu je. Kita ni nak sumbang apa? Nak sumbang kita punya sedikit sebahagian daripada duit belanja kita pun mungkin berkira kan. Itu pun macam seminggu sekali je. Lagi apa? Beliau juga telah menyumbang 50 ekor kuda. 50 ekor kuda ni boleh diequivalentkan sebagai sebuah kereta yang ni lah, kereta moden. Seperti ada yang equivalentkan seperti Ferrari. So kalau 50 Ferrari tu nak katanya Usman ni memang kaya lah. Kaya kalau 50 ekor kuda tu disumbangkan sebegitu saja tanpa ada perasaan berat atau rasa berkira pun nak sumbangkan. Kita ni kalau nak sumbangkan motor kita punya phone pun dah rasa berat. Alah, kawan pinjam phone jap, nak call lah. Nak call, alamak kredit aku tinggal berapa je. Sekejap. Kita kira-kira kan. Walhal kita nak tolong orang kan. Ni Osman ni boleh jadi nak tolong orang yang mungkin dia pun tak pernah jumpa, mungkin tak kenal betul-betul. Tapi Osman dia telah menyumbang dengan begitu mudah. Macam mana dia boleh develop perasaan nak menyumbang dengan mudah itu? Itu yang kita perlu persoalkan diri kita kan. Macam mana dia boleh buat? Dia tu manusia. Dia bukanlah dapat wahyu dari Allah ke. Dia ni bukanlah malaikat. Dia manusia sama macam kita. Malah dia pula hidup dekat kawasan yang lagi teruk kan dia punya budaya. Orang Arab ni budaya dia belagak tau, sombong. Kalau antum pernah jumpa orang-orang Arab pergi ke tanah diorang ke, diorang ni kalau gaduh memang kalau boleh gaduh tu nak sampai berbunuh kan. Nak katanya diorang ni memang sombong lah. Tapi yang telah membuktikan bahawa orang-orang di tanah Arab ni yang mempunyai budaya sebegitu pun mampu untuk do the impossible kan, melakukan sesuatu yang nampak seperti mustahil. So that is something lah yang kita boleh ambil sebagai pengajaran, sebagai ibrah. So inilah, lepas tu masuklah zaman khalifah beliau kan. Dia ni Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah dilantik dilantik jadi khalifah selepas kewafatan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. So beliau dilantik, maka beliau berjaya untuk memimpin umat Islam ketika itu selama 12 tahun. 12 tahun ni pula dibagikan kepada dua. 6 tahun pertama yang penuh dengan perkembangan dan kemajuan, dan 6 tahun terakhir penuh dengan masalah dan juga tentangan fitnah. Maka jom kita tengok apa sumbangan yang beliau telah beri kepada perkembangan umat Islam ketika itu. Pertama, sumbangan pertama yang beliau telah berjaya berikan kepada umat Islam adalah
tentang penulisan Al-Quran. Perasan tak? Bila kita buka Al-Quran, ada tulis resam Utsmani. Kan ada kan? Itulah yang telah Sayyidina Utsman sumbangkan. Dia telah mengumpulkan semua tulisan daripada pelbagai negara, semua sumber tulisan. Kan time tu ada orang dia tulis, ada Muslim ketika itu tulis ayat Al-Quran dekat macam-macam benda lah. Dekat batu, dekat tulang, dekat daun pelepah, tamar. Maka disebabkan ketika itu ada perbezaan pendapat dari segi bacaan. So bila ada perbezaan pendapat, contoh kan, slang dekat Syria lain, slang dekat Mesir lain, slang dekat Madinah lain. So bila ada masalah slang-slang ni, so ada orang sebut macam ni, ada orang sebut macam ni. Kalau contoh surah Duha, Wadduha, itu normal yang kita selalu dengar. Ada Wadduha, itu anda tak pasti apa dia punya unit tu, tapi dua-dua betul. Maka untuk menyelesaikan Sayyidina Utsman, dia nampak ni sebagai satu masalah sebab orang akan start gaduh-gaduh dan risau. Boleh jadi dia akan berubah jadi lain, jadi yang lagi salah kan. Maka untuk menyelesaikan masalah ni, beliau telah memikirkan satu cara. Last terjumpa, which is kumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran yang ada sekarang, and then buang yang lain, buat yang satu universal ataupun satu tempat yang tertumpu, which is ketika itu dia buat dekat Madinah. Itulah menjadi satu sistem tulisan which is dipanggil resam Utsmani. Maka yang kita ikut sekarang ni majoriti adalah resam Utsmani. Itulah hasil sumbangan Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga kita pun sekarang menggunakan sumbangan beliau dari segi pembacaan Al-Quran. Tanpa beliau mungkin susah kan kita nak baca Al-Quran dengan macam-macam pendapat ketika itu. So tu antara sumbangan pertama beliau which is tentang penulisan Al-Quran. Kedua, ketika zaman pemerintahan beliau, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau telah meluaskan wilayah pemerintahan Islam. Antara tempat ni boleh buka dekat Google Maps. Anda tak boleh nak tunjuk kat sini kan. Tu boleh. Antara tempat ni lah, tempat yang beliau telah berjaya meluaskan tanah wilayah pemerintahan Islam. Antara ni lah. Contoh kalau bermula daripada tanah Arab, which is Mekah, Madinah, beliau telah membawa Islam ini pada zamannya sehingga ke Kabul dan Maghribi, Morocco. Kalau kita buka peta dan kira jarak, jauh tu sebenarnya. Sekejap Madinah tu Morocco. Ini guna teknologi teknologi adalah untuk membantu kita meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap ilmu sejarah yang kita ada. Okey. Ni dia kira jarak dari segi dari segi raya. Jalan. Kalau ikut kat sini, daripada Madinah untuk ke Morocco dicatat sejauh 6,108.8 kilometer. 6,000 kilometer. Jadi untuk zaman yang masih menggunakan unta, kuda, 6,000 kilometer tu agak-agak berapa lama untuk sampai. Kalau lah kita guna kereta, contoh daripada Johor Bahru nak ke Perlis, paling-paling pun berapa jam? Jarak pun dalam 600 km. Sehari boleh sampai. Tu kereta. Kereta yang boleh bergerak pada kelajuan 140 km sejam. Kalau unta, kuda, berapa kelajuan maksimum dia boleh lalu? Unta slow Horse max speed. Kuda, kelajuan maksimum dia boleh pergi adalah 88 km sejam. Itu 85 km sejam dalam keadaan tanpa rehat. Kita kena faham, kuda ni perlu rehat, perlu makan, perlu minum. Kereta
140 km sejam. Itu kalau full tank boleh berapa jam kan, non-stop. So nak katakan lama kalau nak daripada Madinah nak ke Morocco, 6,000 km tu menggunakan kuda dan unta. So nak katakan betapa banyak unta, kuda dan juga tanah jajahan yang telah berjaya diluaskan telah Uthman sumbangkan kepada tamadun umat Islam. Ini nak mengatakan dengan sumbangan beliau yang sedikit pada awal-awal tu telah membawa Islam ni pergi lebih jauh. Seperti kita sekarang, kita rasa benda yang kita sumbang sekarang ni, contoh RM1 bagi kepada anak yatim, bagi kepada orang-orang yang tahfiz, pusat tahfiz, bagi kepada masjid, bagi kepada kawan yang nak buat kerja-kerja tarbiyah dan dakwah kan. Kita rasa sumbangan kita tu kecil. Tapi percayalah, Allah akan melipat gandakan nilai sumbangan kita tersebut. Infak kita tersebut Allah akan lipat gandakan. Allah tidak melihat kepada berapa jumlah itu. Tapi Allah melihat kepada sejauh mana kita berusaha, sejauh mana kita mampu dalam kemampuan kita menginfakkan di jalan Allah. Maka inilah apa yang Allah telah lipat gandakan untuk Uthman kan. Membuatkan Islam ni pergi lebih jauh dengan sumbangan beliau yang sedikit pada awal-awal kebangkitan Islam. Dan yang tu kedua, telah pertama tadi telah membuat penulisan Al-Quran, perkembangan tulisan Al-Quran. Kedua, telah mengembangkan wilayah pemerintahan Islam. Ketiga, telah mengembangkan dakwah Islam. Semasa umat Islam telah membuka negara-negara yang baru, ketika itu juga ada tawanan perang. Jadi tawanan-tawanan perang ini, semasa mereka ditawan, mereka ni dilayan dengan baik. Sambil itu, Uthman telah membuatkan mereka ini diceritakan, didedahkan kepada Islam. Maka hasil daripada dakwah tersebut, ramai daripada tawanan Islam ni secara sukarela dia memeluk Islam. Masya Allah. Bayangkan, bukan sekadar membuka tanah baru kan. Wahal tawanan perang yang sepatutnya rasa tak puas hati, rasa marah dengan orang yang telah memerintah kita, malah telah memeluk Islam kan. Kerana apa? Dia melihat betapa mulianya Islam ketika itu kan. Dia nampak the real. Sekarang ni kita banyak ni terpengaruh oleh apa? Terpengaruh oleh media sosial, media massa. Itulah sumber-sumber untuk kita tahu sesuatu benda. Walhal Islam itu ketika zaman itu mereka ni terpaksa tahu. Kalau nak tahu kena tengok real life, kena tengok menggunakan mata mereka, barulah mereka percaya. Tapi sekarang ni kita banyaknya itulah diputarbelikkan fakta. Kalau tengok video tentang Islam pun dia akan potong, tunjuk yang bahagian buruk saja. Maka banyaklah kita hidup di zaman fitnah. Dan terakhir sekali, sumbangan Uthman bin Affan ni ketika awal-awal Islam dan ketika dia di zaman menjadi khalifah pun, dia ni tetap seorang dermawan. Inilah yang kita katakan apa yang tadi tagline tajuk ni, harta yang berharga, Kaya yang sangat banyak. ya, seperti MC kita cakap, anda tak dapat nak dengar sebab tak ada suara, tak ada keluar bunyi. Jadi dikatakan semasa beliau, semasa zaman pemerintahan beliau, Uthman bin Affan, beliau telah membeli telaga Raumah, dan telaga itu harganya 35,000. 35,000 apa? Dinar tak silap. So 30,000 dinar, 35,000 dinar tu dinar. Apa lagi lagi mahal daripada dinar? Kita ambil rial kot. Kalau rial mahal, 40,000. RM40,000 untuk beli telaga. So telaga ni macam telaga, kita pernah terfikir nak beli sebuah telaga and then bagi kat orang. Entahlah. Tapi nak katakan telaga itu bukan beli untuk sendiri.
kita ni kalau boleh nak beli untuk letak kat tepi rumah supaya tak payah bayar bil dekat Syabas. Kita dapat air sendiri kan. Tapi tak, Usman dia beli supaya dia boleh sumbangkan untuk kegunaan orang ramai. Panggil sekarang wakaf kan. Kita beli untuk wakaf. Maka nak wakaf ni pun satu benda yang ni lah, yang sekarang kita dengar kan, macam Johor, wakaf Johor selalunya mengajak kita untuk menyifak untuk wakaf kan. Itu satu benda yang bagus lah. Kita perlu teruskan juga. Jadi itu di tahap masyarakat lah. Ana akan menganggap wakaf Johor tu sedang membuat satu effort untuk mengajak masyarakat buat satu perkara yang besar. Untuk kita ni mungkin background datang daripada student, datang daripada orang. Jadi apa yang kita boleh buat? Banyak benda kita boleh buat. Antaranya kita wakafkan apa? Kita wakafkan diri kita untuk apa? Untuk contoh menimba ilmu pengetahuan dari segi ilmu-ilmu agama. Itu pun mewakafkan diri kita kepada apa? Kepada ni lah, pergilah ceramah-ceramah agama. Kalau sekarang online kan, banyak-banyaklah menelaah, join ceramah online. Bukan setakat itu kan, kita wakafkan apa? Wakafkan masa kita. Kita infakkan masa kita untuk belajar, untuk tambahkan ilmu agama kita kan. Dengan itu, dengan benda-benda kecil itulah yang akan membantu kita di masa akan datang. Jadi kisah Usman wafat tragis lah. Dia telah dibunuh oleh inilah, kalau kan orang tu secara rasminya seorang Muslim juga. Ya ke? Betul lah. So dia dibunuh pada umur 82 tahun. Usman bin Affan wafat pada umur 82 tahun. Jadi apa ibrah dari situ? Kenapa dibunuh oleh rakyat sendiri? Kenapa dibunuh oleh rakyat sendiri? Ketika zaman Usman bin Affan memerintah, rakyat merasai kekayaan. Itu normalnya bila Islam ni semakin berkembang, pemerintah semakin berkembang, dia akan semakin banyak harta, semakin banyak kemajuan teknologi. Kalau kita tengok sejarah memang macam tu. Tapi bila mulanya kita ni semakin banyak perkembangan dari segi material, dari segi harta, maka lagilah perlu banyak usaha kita untuk menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga hati kita daripada ditenggelamkan oleh harta-harta tadi. Maka apa yang berlaku, ketika umat Islam berkembang dengan pesat, maka tenaga untuk mentarbiah, mendidik orang-orang yang baru peluk Islam ni diperlukan. Maka orang-orang yang lama, kita panggil veteran kan, diminta untuk hantar ke sana. Sampai kan orang-orang yang lama ni, contoh dekat Madinah, mungkin tak ramai dah yang nak saling memberi peringatan, bagi ceramah, bagi tazkirah. Maka diorang ni mulalah hidup mewah, hidup senang-lenang. Memang betul kan? Cuba bayangkan, berbanding duduk dekat rumah untuk belajar, pergi bersusah payah, pergi kelas, mana lebih senang ada mood untuk study tu. Mungkin pergi kuliah kan. Kalau kita study dekat rumah, dorongan tu kurang. Menyebabkan, nak kata apa, suasana yang susah, yang tidak ada kemudahan akan push kita untuk menjayakan sesuatu maklumat, which is kita nak study lah ketika itu. Tapi bila suasana kita senang-lenang, peti ais dekat sebelah je, roti, air, semua dekat dapur, senang, within reach. Tapi bila masuk kelas, benda tu susah sikit. So nak katakan, waktu-waktu senang-lenang ni, dia akan membuatkan hati kita pun mudah untuk terwenang-wenang. Maka, apa yang kita boleh ambil ibrah daripada Usman bin Affan ni? Banyak sangat kita boleh ambil untuk orang-orang untuk penonton-penonton yang bakal menjadi jutawan-jutawan, karyawan, dermawan di luar sana. Satu benda je, kita ni bukanlah mengejar harta itu, tetapi kita mengejar apa? Mengejar
Tuhan yang memberikan harta itu. Itulah apa yang Uthman bin Affan buat. Kenapa? Dengan dia memeluk Islam itu, itulah antara buktinya dia ni sedang mencari Tuhan, bukannya mencari harta. Kalau tak, why not dia teruskan mencari harta? Apa salahnya kan? Dia still boleh jadi kaya juga. So nak katakan dia peluk Islam bukanlah untuk jadi kaya, tapi dia peluk Islam untuk dapatkan kebenaran. Bila dapat kebenaran, dia memanfaatkan harta-harta yang dia ada itu untuk kebenaran tersebut, bukan sebaliknya. Sebab ada orang sekarang ni dia apa tahu, dia tersilap, dia terjadikan harta itu sebagai maklumat, Tuhan tu kemudian. Maka dia apa? Saya belajar ni sekarang tak ada masalah nak dengar ceramah, nak dengar tazkirah ni sebab sibuk bisnes. Nanti bila dah cukup duit, dah dapat duit, nanti saya ni lah, saya sumbang sikit, saya infak. Itulah apa yang berlaku sekarang kan. Walhal sebaliknya nampak berlaku pada Uthman bin Affan. Dia mencari Tuhan dulu, barulah harta-harta itu datang secara automatik. Memang akan datang. Jangan risau. Itu yang buatkan kita risau sekarang. Kita ni tak cukup makan lah, tak cukup itu. Itu yang kita tengok. Anak dibiarkan dalam kotak, dalam kain, dibiarkan merata-rata. Lepas tu tulis surat, tak cukup duit nak jaga. Itu menjadi kerisauan kita. Kita telah dididik harta itu yang akan bagi kita rezeki. Majikan kita bagi rezeki. Walhal ketika ni lah kita mengambil ibrah daripada COVID ni, ramai orang sekarang ni dalam keadaan tak ada kerja kan. Sebenarnya benda ni mungkinlah nak mengajar. Sebelum COVID ni mungkin ramai daripada rakyat Malaysia ni terlalu senang kan. Tapi kita tidaklah nak mengatakan macam tu ya. Tapi kita nak mengambil sisi-sisi kebaikan daripada COVID ini. Maka ia suatu mengajar kita untuk lebih mendekat diri kepada Tuhan, barulah Tuhan nak bantu kita, bukan sebaliknya. Jadi wallahu alam, itu sahaja perkongsian tentang Uthman bin Affan, hartawan yang berjaya. Berjaya apa? Di akhirat. Jadi kalau kita tak jumpa lagi di waktu-waktu lain, kita jumpalah di akhirat nanti kan. Tapi kita jumpa kat syurga lah Doa amin. Jadi alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair, ucapkan kepada saudara Akhi Zubair atas perkongsian kisah sahabat yang mana kita biasa dengar, kisah Sayyidina Uthman, Khulafaur Rasyidin. Mungkin ada kita ni dah lupa apa dia punya apa kata riwayat hidup dia, macam mana sumbangan-sumbangan dia macam mana kan. Jadi alhamdulillah kita nampak Uthman ni sebagai seorang sahabat yang kaya, tetapi dia gunakan harta dia ni untuk mencapai keredaan Allah, untuk mengejar akhirat kan. Jadi kita boleh tengok betapa jelasnya matlamat ataupun visi seorang sahabat bernama Uthman, sehingga dia sanggup melepaskan harta dia. Kalau kita macam mana kan, kalau kita di dalam tempat dia boleh melepaskan harta dia sebab dia nampak akhirat tu ialah visi dia punya matlamat tu akhirat. Jadi sama-sama lah kita lepas ni mengubah kita punya cara berfikir, mindset kita untuk kita ni mencapai kekayaan dan supaya kita dapat membantu Islam satu hari nanti. Okay. Jadi insyaAllah terima kasih semua yang sudi join malam ini. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalas jasa itu. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan, insyaAllah hari Sabtu malam pukul 9 suku, 9.15. Kisah sahabat yang lain. Jadi kalau nak tahu kisah sahabat yang mana, insyaAllah kita akan update dalam masa yang terdekat. Jadi Allahu'alam, tutup majlis malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, jumpa lagi semua. Terima kasih kita Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.